Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Berita terburuk untuk Parti Bersatu dan Perikatan Nasional. Akhirnya kekuatan maksimum diterima oleh Anwar Ibrahim. Yang ditunggu-tunggu, yang paling menakutkan Parti Bersatu, Perikatan Nasional akhirnya berlaku. Apa yang berlaku ialah PKR makin menjadi kuat. PKR makin disukai orang. Kirtoyo masuk Parti Bersatu. Tapi ramai orang kata, ambil sajalah bekas YB penyapu itu, kata mereka. Ambil sajalah Kirtoyo, kata mereka, kerana ada atau tiada Kirtoyo di dalam Parti Bersatu tidak membawa apa-apa makna. Bahkan itu mungkin akan menjadi jerangkap samar, perangkap samar yang tak disedari oleh Parti Bersatu yang akhirnya memerangkap diri mereka sendiri. Kehadiran Kirtoyo di dalam Parti Bersatu tidaklah menguatkan Parti Bersatu, kerana Kirtoyo sudah kehilangan kuasa dan pengaruh politiknya. Apabila dalam pilihan raya yang pernah diikuti menyebabkan dalam pada pilihan raya itu Pakatan Harapan berjaya menawan Selangor. Jadi kata mereka, Kirtoyo yang pernah dipenjara kerana didapati salah laku di dalam mahkamah, kata mereka tidak akan membawa apa-apa makna. Tapi apabila PKR mendapat seorang ahli baru, ini adalah satu perkara yang amat menarik sekali. Apabila disahkan hari ini Tengku Zafrul diterima sebagai ahli PKR, ramai orang yang menyebut kehadiran Tengku Zafrul adalah satu strategik. Tak apalah, apapun anda cakap, yang pentingnya sekarang ini Tengku Zafrul adalah pemimpin yang berkualiti berbanding dengan Kirtoyo. Sebelum kita teruskan ulasan ini, jangan lupa tinggalkan komen anda dengan tanda pagar Kami Sayang Malaysia, dan saya perkenalkan dulu kepada anda semua, ini terapi imun Transofector for Life, terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, apabila imun badan kita menjadi lemah, apabila imun badan kita menjadi bodoh, apabila imun badan kita tidak bertindak lagi dengan baik, maka kita kena penyakit, kita tak sembuh-sembuh daripada penyakit, dan semua penyakit bertapak dalam tubuh badan kita sehingga tanpa kita sedari kita kena kanser, kita kena penyakit yang sangat serius. Tapi dengan terapi imun Transofector ini, imun badan kita dididik, diajar menjadi bijaksana. Dia akan tahu mana satu lawan, mana satu kawan dalam tubuh badan kita. Lalu terapi imun Transofector ini mendidik imun badan, dan imun badan itulah yang bertindak menghapuskan semua jenis penyakit yang ada dalam tubuh badan kita. Dapatkan produk ini melalui nomor telefon saya yang tertera, dan produk ini lulus KKM, diperakui doktor-doktor di seluruh dunia, dan juga halal. Dapatkan produk ini sekarang, kau jangan tangguh-tangguh lagi. Hubungi saya untuk dapatkan perkhidmatan yang percuma. Baiklah saudara-saudara sekalian, Zafrul telah mengesahkan beliau diterima sebagai ahli PKR. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Tengku Zafrul Abdul Aziz mengesahkan telah diterima sebagai anggota Parti Keadilan Rakyat PKR menurut bernama. Tengku Zafrul berkata permohonannya menyertai PKR diterima 2 minggu lepas, dan kini dia anggota parti bagi cabang Ampang. Saya tidak ingat tarikh penerimaan permohonan, tapi ia adalah ketika perjumpaan Majlis Pimpinan Pusat Parti 2 minggu lepas, katanya. Bagaimanapun laporan media tidak mendedahkan sama ada dia akan memegang sebarang jawatan dalam PKR atau tidak. Setiausaha Agung PKR Fuziah Saleh ketika dihubungi Malaysia Kini mengesahkan status Zafrul sebagai anggota parti itu. Zafrul merupakan seorang senator yang pertama kali dilantik pada Mac 2020 dan sekali lagi pada Disember tahun 2022. Tempohnya akan tamat pada Disember tahun ini, dan dia tidak lagi layak untuk dilantik semula, yang bermakna dia perlu melepaskan jawatannya dalam kabinet. Terdahulu pada 30 Mei, dia telah menyerahkan surat peletakan jawatan daripada UMNO dan mengumumkan hasrat untuk menyertai PKR. Pengumuman tersebut telah mencetuskan spekulasi mengenai rombakan kabinet
yang mungkin berlaku karena bermakna UMNO akan kehilangan seorang wakil dalam kabinet. Langkah Zafrul itu mengundang kritikan daripada pemimpin UMNO yang mengecam tindakannya serta memberi amaran kepada PKR bahwa langkah memancing ahli sebegini boleh menjejaskan hubungan antara kedua-duanya. Akmal Saleh, apa kau tunggu lagi, kata Kotaro, tak bising ke takut nak komen. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Selepas beberapa hari, doa kunut Nazilah dibacakan, pelbagai perkara berlaku terhadap pembangkang. Banyak perkara-perkara yang menarik yang berlaku. Antaranya perkara-perkara yang disebut sebagai nasib yang malang menimpa Perikatan Nasional. Rupa-rupanya, menurut seorang pemimpin, beliau kata kunut nazilah sesama muslim lambang pemikiran gulau PAS. Kenyataan timbalan Presiden PAS Datuk Tuan Ibrahim Tuan Man mempertahankan penggunaan kunut nazilah sesama muslim melambangkan pemikiran gulu dalam PAS. Kata seorang pengguna TikTok, Sahrul Mad. Inilah pemikiran yang ada dalam PAS, kata beliau. Bacaan kunut nazilah oleh MP Ahli Parlimen Jasin, Zulkifli Ismail dalam himpunan Turun Anar bukan kali pertama. Sebelum itu pun sudah dibaca dalam parlimen dan sebelum itu ia dibacakan oleh pemimpin PAS dalam acara-acara berbeza. Inilah pemikiran PAS. Apabila berbeza pandangan, pegangan politik, maka perbezaan itu dihukum seolah-olah perbezaan itu di kalangan orang bukan Islam. Dalam konteks kerajaan sekarang, kata beliau, Tuan Ibrahim kata mereka yang zalim dan zalim itu pada pandangan PAS, tetapi kezaliman yang PAS itu ialah sebenarnya apa yang dibuat oleh Perdana Menteri jauh lebih baik berbanding semasa mereka menjadi kerajaan. Cuma apabila berbeza pandangan dan kerajaan, apa yang dibuat oleh orang lain semuanya zalim, kata beliau. Seringkali netizen, khususnya penyokong kerajaan, menyatakan bahwa PAS ini pelik. Kalau orang buat, dia kata haram. Tapi kalau dia buat, dia kata betul, kata beliau. Kalau dia buat, itu tidak kejam. Tapi kalau orang lain buat, dia kata kejam. Semua ditunggang sesuka hati, kata netizen. Sebelum kita teruskan ulasan kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda dengan tanda pagar Kami Sayang Anwar. Dan ini Transovictor for Life, terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, apabila imun badan kita lemah, apabila imun badan kita menjadi bodoh, kita tidak sembuh daripada semua jenis penyakit. Tapi dengan terapi imun Transovictor for Life ini, imun badan kita dididik, diajar dan dirangsang serta mempunyai memori tentang semua jenis penyakit, semua jenis virus, semua jenis masalah kesehatan. Apabila imun badan kita menjadi kuat, imun badan kita akan mempertahankan diri kita seterusnya melawan penyakit yang ada dalam tubuh badan kita. Akhirnya kita boleh sembuh. Dengan itu dapatkan produk yang hebat ini melalui nombor telepon saya yang tertera, dan ini adalah produk yang lulus KKM, halal dan juga diperakui oleh dokter-dokter di seluruh Malaysia dan di seluruh dunia. Saudara-saudara sekalian, apa yang menariknya tentang ulasan kali ini ialah betapa PAS memang suka menunggang apa sahaja yang boleh ditunggang. Kata seorang pengguna TikTok ini, dia kata, saya kira pandangan ini adalah pandangan jumud gulau. Pandangan mereka saja betul, walaupun beberapa mufti dan ulama telah pun menyatakan bahawa pandangan bacaan kunut nazilah sesama Muslim diharamkan. Tapi itulah keadaannya apabila para pemimpin PAS suka menggunakan apa yang mereka anggap betul pada pandangan mereka sahaja. Kalau orang lain yang buat, dia kata salah. Apa pula pandangan Anda semua? Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Bye-bye.